Okay, we go to the last section, section 7(1)(d), okay, where an individual is resident for the 3 immediately preceding basis years and for the immediate following basis year. He is resident for the particular basis year even though the individual might not have been in Malaysia at all in that particular basis year. Alright. Untuk section 7(1)(d) ni, okay, saya gunakan explanation dengan bahasa yang lebih mudah. Okay, section 7(1)(d) ini mengatakan bahawa seseorang itu pada tahun particular basis year itu dia akan dikira resident walaupun mungkin setahun dia tak ada dekat Malaysia, dia masih dikira resident bila. Okay, syarat yang pertama adalah 3 tahun sebelum dia tu dia resident. Okay, 3 tahun sebelum. Dia mesti dekat-dekat. Dia mesti consecutive year. Maksudnya 2015, 16, 17. So 18 tak ada dekat Malaysia, sebenarnya tak ada. Okay, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, for the immediately following basis year. Dan 1 tahun selepasnya. Paling kurang 1 tahun selepas kita tak ada dekat Malaysia tu, kita dapat title resident. Okay, bila kita penuhi 2 syarat tersebut, maka tahun yang setahun yang kita tak ada dekat Malaysia itu, the year is considered as resident status under section 7(1)(d). Okay, kerana 3 tahun sebelum berturut-turut kita resident dan 1 tahun selepas tahun semasa kita juga resident. Tahun yang kita nak nilai tu, tahun selepas itu resident. Maka tahun yang kita tak ada tu, walaupun setahun kita tak ada, dia still consider as a resident. Alright. Okay, we go to the example 8. Cheng has the following record at stay in Malaysia. Alright, 2014, 1/5/2014, 31/12/2014. So kita tengok siap-siap dia link ke tak. Takut nanti bila kita tengok slide yang seterusnya, dia tak ada tunjuklah tarikh. So 2014 link dengan 2015. Okay. 2015 tak link, 2016 pun tak link, 2017 tak ada. Tiba-tiba dia tak ada dekat Malaysia ni. Adakah dia status walaupun dia tak ada, kita still kena decide sama ada tahun tu dia resident ke tidak. Contoh kan, dia bagi tahu 2014, 2015, 16, 2017 tak ada. So 17 tu kita still kena decide sama ada resident status or not. Okay, 2018 pun tak ada link. So yang ada link adalah 2014 sahaja. So kita pergi kepada jawapan untuk kita tahu. Okay, untuk kita jawab sama-sama. The resident status for Cheng is, alright, for 2014, number of days stay in Malaysia, 245 days, alright. Automatic under section 7(1)(a) fulfill. Alright, dah fulfill, kita go to the next year assessment. 2015, number of day 41 days. Okay, A not fulfill. So we go to the section 7(1)(b). Section 7(1)(b) ada 3 syarat. Syarat yang pertama, tahun yang kita nak nilai itu mestilah kurang daripada 182 hari atau lebih. Okay, dia fulfill first condition. Second condition is tahun sebelum tu ataupun tahun selepas dia mestilah 182 hari. Alright, dia pun fulfill. Cuba tengok syarat yang ketiga. Link by or link to. Tadi kita tengok kan 2014 bulan 12 31 bulan 12 2014 dia ada di Malaysia, and then 1st January 2015 also in Malaysia. So that Cheng fulfill 3 condition that state under the section 7(1)(b) and okay, Cheng is a resident under section 7(1)(b). Right, we go to the 2016. Alright, number of days stay in Malaysia for Cheng is 272 days. Resident under section 7(1)(a). Alright, we go to the 2017. Walaupun dalam soalan tak ada tulis pun 2017 dia berada di mana, tapi kita kena calculate. Kenapa? Sebab tiba-tiba 2018 dia ada dekat Malaysia. So kita kena calculate yang ada missing year tersebut. Okay, dia tak ada dekat Malaysia. So kita nak decide apa? Kita decide sekejap lagi. Kita pergi kepada 2018 dulu. Dia berada dekat Malaysia 243 days. Resident under section 7(1)(a). So kita nak tengok 2017 A tak boleh, B tak boleh,
C tak boleh sebab C ni dia mestilah 3 out of 4. Okay, ini 3 out of 3. Not fulfill. Okay, and kita tengok under section 71D. Section 71D memperuntukkan bahawa tahun yang kita tak ada dekat Malaysia itu dikira sebagai resident status jika ada dua syarat syarat yang dua-dua kena penuhi. Jika 3 tahun sebelum tu dia adalah resident, 3 tahun sebelum kita tak ada kat Malaysia tu ada resident, dan 1 tahun selepas tu adalah resident. Maka tahun yang kita tak ada dekat Malaysia tu dikira resident under section 71D. Alright. Okay, dah semua dah pandai dah ni. Okay, we go to the example 9. Azman has the following record of stay in Malaysia. 13, 14, 15, 16. Also 17 missing. Okay, missing in action. And 2018. Alright, kita tengok yang link 2013 tak link 2014. 2014 saya tengok link. Ada 31 bulan 12 2014. Ada dekat Malaysia 1 bulan 1 2015. Also in Malaysia. Alright, so kita kena assessment daripada 13, 14, 15, 16, 17 pun kita kena kena decide sama ada dia resident or not. Alright, we go to the answer. Okay, the resident status for Azmi 2013 number of days stay in Malaysia is 196 days, which is resident under section 71A. 2014 not resident in Malaysia. A not fulfill, tak memenuhi syarat A. So pergi kepada B. B syarat yang pertama adalah stay in Malaysia kurang daripada 182 hari. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kena tengok sebelum ataupun selepas sama ada dia 180 hari ataupun lebih. Dalam konteks ni, sebelum dia adalah lebih daripada 182 hari. So lepaskan syarat yang kedua. Tapi syarat yang ketiga tak link. Sebab hujung tahun 2013 Azman tak ada dekat Malaysia. Dan awal 2014 pun Azman tak ada dekat Malaysia. So dia tak link. So dia tak fulfill yang B. Tapi itu untuk sebelum. Tapi kita tengok yang link selepas pula. Kan dia boleh tengok dua kan? So tengok yang link selepas. Tapi sebelum kita tengok link yang selepas, contoh untuk tahun 2013 kan, kita untuk section 71B ni kan, untuk 2014, dalam kita nak tengok section 71B, kita boleh tengok sama ada 182 hari tu sebelum syarat-syarat tersebut, syarat yang dua lagi tu dia boleh tengok sebelum ataupun selepas. Ini sebelum tak fulfill, so tak lepas lah kan. So sekarang kita nak test yang selepas pula. Okay, tahun 2015 kan. Tapi sebelum tu kita kena decide dulu 2015 ni lebih ke tak daripada 182 hari. Okay, sekarang lebih. So bila lebih, lepaslah kan syarat kedua. Tengok syarat ketiga pula. Syarat ketiga adalah link to or by. 31 hari bulan 12 2014 dia ada dekat Malaysia. 1 bulan 1 2015 dia ada dekat Malaysia. So fulfill ke tak? Fulfill semua syarat, tiga syarat. So that 2014 Azman is a resident under section 71B. Section 2015 section 71A sebab more than 182 hari. So 2016 106 hari, okay. 106. Okay, 106 ni resident under section 8 71A, yes or no? Not. Okay, not fulfill. Section 71B also not fulfill sebab dia tak link. Okay. Penuh. Okay, tahun sebelum dia lebih daripada 182 hari tapi dia tak link. So dia tak ada, B tak lepas. C pula. C dia kata apa? Dia kata tahun tersebut mestilah 90 hari ataupun lebih. Itu yang pertama. Okay. And then 3 out of 4, 3 daripada 4 adalah resident. Okay, 3 out of 4 resident. Okay, dia punya syarat dia 3 daripada 3 daripada 4 mestilah
Apa section 7.1 saya tadi cakap? 3 out of 4 mestilah 90 hari ataupun lebih. Resident ataupun 90 hari ataupun lebih. Okey. Sekarang, betul lah. Section 7, okey. Sekarang 3 out of 4. Okey, kita nak nilai tahun semasa. Okey, boleh. So dia jatuh pada section 7.1C. Alright, we go to the 2017. Even Azman not stay in Malaysia for 1 year, so we should decide whether this missing year is resident or not. Okay, which is under A not fulfilled, B also not fulfilled, C also not fulfilled. We go to the section D, which is tahun semasa tu dia tak ada dekat Malaysia. And then 3 tahun 3 tahun sebelum tu dia 3 tahun sebelum tu dia berada di, dia adalah resident. Okay, dia adalah resident. So that 2017 dia bukan resident sebelum ni, tapi 2016, 15, 14 dia resident. Maka 2017 dan selepas tu, syarat lagi satu adalah selepas tu adalah resident. Tahun selepas tu adalah resident, maka tahun yang kita tak ada dekat Malaysia tu dikira sebagai resident. 2018, number of days stay in Malaysia is 245 days. So resident under section 7.1